Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala khadratil habibil mustafa wa ala azwaji wa ali wa ashabi ajma'in. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairu hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Seterusnya di antara amal soleh yang Allah Ta'ala sangat cinta, suka, gemar pada hari raya ialah daripada sembelihan korban. Masuk dahulu ni ke dari daripada hadis ma amila ibnu adam yauman nahar amalan ahabba ila Allah azza wajal min hiraqatid dam fatayyibu biha nafsa. Tak ada amalan daripada manusia, daripada kita pada hari raya haji kecuali yang Allah sangat sayang, sangat cinta ialah menyembelih binatang korban. Sebab tu para sahabat tabi'in tak pernah tinggal reban bila masuk musim reban. Maknanya reban ni tak ada alasan nak tinggal, walaupun ada SOP yang remeh-temeh gitu. Tu pun nak jaga kita kalaulah ada penularan. Nauzubillah. Dua ekor kibah yang dua-dua ekor itu belang hitam putih, comel, warna comel dah. Al-Quran ni tanduk rekod molek, maknanya gagah. Napuk, sedap tengok, gagah. Kibah yang Nabi melih tersebut. Maknanya maksud fatayyibu biha tu, hendaklah kita cari binatang yang comel, molek, gagah, gemuk, metong. Jangan cari binatang yang kuruh kering. Dan daripada hadis ni lah ulama berpendapat, berhujah bahawa cari binatang yang hebat begitu merupakan syiar Islam. Cari lembu besar, lembu sadu tu kalau ada kemampuan. Jangan pilih hok 500.5 sebahagian, cari hok 3,000 sebahagian. Baru pakai syiar. Ni orang bukan Islam tengok lembu hak rebah tu mepeh guru. Dia kata kedekut orang Islam. Bila tengok, oh ni baru bagus orang Islam, melih lembu besar, comel, molok, gemuk, meto, baru nampak gah Islam. Fatayyibu biha nafsa. Hendaklah kamu memperelokkan sembelihan korban kamu itu sekiranya kamu mampu. Baik. Masa Nabi nak sembelih binatang korban, Nabi baca apa nama ni, yusammi wa yukabbir. Nabi baca bismillah dan Nabi bertakbir. Dalam takbir kita sentuh dah sikit bau kuning. Kita tengok di antara pendapat ulama tentang takbir ketika menyembelih binatang. Bagi orang tukar sembelih tu, dia hanya sunat bismillah Allahu akbar, melih binatang, tak ada panjang-panjang. Tapi berdasarkan kepada ayat surah Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum, supaya disaksikan, supaya mereka menyaksikan perkara yang mendatangkan manfaat. Lembu rebang tadi khususnya orang miskin, fakir miskin, seumpama di tanah Arab
Agak raya Rebang je boleh makan daging. Kalau hari biasa tak mampu nak beli daging. Dah cikgu maktab zaman tahun 2000 dulu, gaji dia sekitar RM85 sebulan di Mesir. Profesor di universiti khususnya Azhar, gaji tak sampai 500 sebulan. Dah daging supaya kita kat mahal. Bukan murah. Yang murahnya roti inch tu, roti Arab, bulat apa, roti canai, roti apa, roti payang. Waktu ya, masa zaman saya 5 sen. Learning mahal tu. Lepas revolusi tu. Dulu 5 sen. Roti beli 10 sen 2 keping. Lepas tu beli jimnah berapa keju. Keju kerah tu, dia ada keju lembut, keju kerah. Lepas tu beli timun batang. Habis lah dalam 75 sen ataupun 50 sen lah sekali makan. Padang dia. Roti Arab, keju kering tu, roti timun batang makan. Mother tu dia makan tengah hari, lunch bagi dia orang miskin. Dah kau cikgu tak puasa tu, boros tak tahu gaji berapa riyal sebulan. Daging mahal supaya kita. Dah ingat berapa masa dulu. Maknanya agak raya haji tu boleh makan daging. Sebab tu supaya disaksikan, dapat tengok belaka kebaikan, manfaat yang boleh daripada Rebang. Orang miskin ni dia rasa suka sungguh hari raya haji boleh makan daging. Kita siang malam makan daging. Bahkan doktor nasihat, cik, kurangkan daging, BP naik semua ataupun kolesterol tinggi dan bagai ya. Exercise malah makan aja. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, dan sebutlah nama Allah, yakni Allahu Akbar, pada hari-hari yang tertentu raya haji tadi 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ke atas apa yang dikurniakan kepada kamu daripada binatang-binatang ternak yang dijadikan korban. Daripada ayat ni lah maka ulama termasuklah dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan bahawa wa fi ashri dzil hijjah hina yara syai'an min bahimah, apabila masuk pada hari yang ke-10 Zulhijjah, dan ketika itu ada kita terlihat, siapa-siapa terlihat dia melihat sesuatu daripada binatang ternak, orang nak jadi Rebang, au yasma'u sautaha, ataupun dia terdengar suara binatang lembu, kambing, kubang, biri orang nak Rebang di sejid, di surau hok sapa 2-3 hari nak raya, dia dengar debah ngembek kambing, kubang benda apa, nguek apa panggil. Maka bila dengar suara binatang tersebut, sunat bagi kita yang dengar itu takbir Allahu Akbar, kohor ke kuat ke boleh, sekadar tu je sunat. Sebab takbir apa nama ni, takbir raya haji sebut dah ni siri pertama ke tak pergi sini, tak ingat orang banyak tak, orang dulu je orang sempena dengan masa Rebang. Takbir bagi raya haji ialah takbir muqayyad. Takbir mesti dihubung, dikaitkan dengan sembahyang, baru sunat takbir. Kalau tak sembahyang, sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang wajib, maka tidak disunatkan takbir pada hari raya haji. Tapi sunat juga takbir ketika dengar ataupun nampak lembu binatang Rebang tadi, tapi takbir hanya mada dengar Allahu Akbar sekali. Ni bab takbir. Itu dalam Fathul Mu'in. Dalam kitab Al-Iyad apa namanya, Al-Alamah Hujjatul Islam, Syekh Ibn Hajar mengatakan bahawa takbir hanya sunat diucapkan sekali sahaja juga. Dengar wek bunyi kubah, wek kubah, lama tak dengar kubah. Wak ke mana? Dah ingat belaka lah warna bunyi. Lembu biasa lah, lembu kambing. Maka dengar binatang ni kukuk ke benda panggil debah, maka sunat kita sebut Allahu Akbar.
Namun begitu menurut Syekh Al-Azraqi, sunat boleh ulang 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali boleh. Walaupun begitu, menurut Syekh Jamaluddin Muhammad Al-Ahdal mengatakan bahawa harus juga bertakbir dengan lafaz takbir raya ketika berkorban. Ni orang tengok tu, hak menyaksikan binatang dia disembelih, ataupun hak tukang buat kerja, tukang pelupuh, kerana ia juga termasuk dalam pengertian semata-mata takbir. Boleh. Sebagaimana Al-Hajj ayat 37, kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikianlah dia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu menjinakkan binatang tadi kan. Lembu, kubah, kambing, biri, kipah, unta tu jenis binatang jinak, walaupun liar baru tu tapi dok selia macam tanduk, rusa, kaci, kijang dalam hutan lah, untuk kita dapat manfaat. Dan dengan itulah kamu membesarkan Allah bila masa gerbang, kerana mendapat nikmat petunjuknya. Maka berdasarkan ayat ni, maka Syekh Jamaluddin Muhammad Al-Ahdal mengatakan boleh jugalah apa nama ni, takbir macam takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tu hak masyhur kampung kita. Sebenarnya banyak kaifiat lagi takbir raya. Bolehlah ke, bahkan ulama mengatakan bahawa takbir raya ni ikut pandai. Asal takbir bolehlah ke, nak selawat ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, campur dan takbir pun boleh. Macam kampung Arab dicampur dengan selawat sekaligus ketika takbir raya. Nah, boleh. Tapi hak wujud lebih ramai ialah dengan takbir Allahu Akbar sahaja. Maknanya perkara ni perkara khilaf, selisih pendapat. Maknanya memberi keringanan kepada kita lah. Kalau masa tu luar, takbir panjang. Kalau masa sikap, takbir pendek. Macam kunut panjang, kunut pendek lah. Ke mana? Baik. Poinnya ialah jangan baloh dalam bab khilaf. Khilaf ni sebagai rahmah, sebagai orang panggil apa, jalan untuk kita nak ambil orang mana. Ketika wasiat, luas, lega, lapang, sehat, ambil orang panjang, orang berat. Ketika sepit, sakit dan seumpamanya, ambil yang pendek. Tak ada masalah. Tu sifat orang belajar. Kalau duk baloh tu bukan belajar. Baik, selesai satu bab Allah, separuh masa dah. Hukum asal zabahahuma biyadih. Hadis yang sebelum ni, Nabi rebang 2 ekor kebah. Nabi rebang sendiri dengan tangan dia sembelih. Mak Nabi sembelih sendiri. Hukum asal rebang ni afdal sembelih sendiri bagi orang yang rebang. Kalau tak mampu, tak pandai ke, ataupun tak minat ke, bukan tak pandai, tak minat, takut lalu takut. Takut kenapa? Orang ikat belaka dah, lembu kubah. Kalau gesek kereta lebuh raya, nak gomoh sama, nak boleh takut. Orang lain ni beken-beken belaka. Baik, kalau tak mampu nak rebang, ambil dalil di antaranya hadis yang diriwayat oleh Al-Hakim. Uhduri, hadis yang Nabi perintah kepada puteri kesayangan dia Fatimah Az-Zahra. Uhduri adhiyatak, mu kena pergi tengok hadir semasa binatang rebang mu disembelih. Yughfaru laka bi awali qatratin min damiha. Allah Ta'ala janji engkau akan diampunkan dengan titisan darah yang pertama macuk keluar selepas disembelih itu. Allah Ta'ala akan ampun dosamu sebelum darah itu jatuh ke tanah.
Maknanya sangat-sangat besar fadilah melihat binatang yang kita rebang itu disembelih. Jangan duduk peluk tubuh atas tangga surau. Orang melih padang, dia duduk tengok WhatsApp dalam grup rebang je. Oh siap lembu nombor 18, baru unggah pergi ambil. Maka rugi. Ni janji ampun dosa Ingat senang ke nak dapat pengampunan dosa? Padahal kerja mudah je. Pergi tengok je orang sembelih. Di antara hadis yang lain daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, uhduruha idza zabahtum, hendaklah kamu pergi tengok apabila binatang hak mu rebang tu disembelih. Fa innahu yaghfir lakum inda awwali qatratin min damiha, sesungguhnya dia akan, yakni Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kamu ketika mula-mula darah macuk bila disembelih itu, sebelum dia jatuh ke bumi. Allahu Akbar. Besarnya fadilah tengok, menyaksikan sembelihan binatang kita semasa korban. Dah lah dok cara benda satu dia ambil wasiat dah. Sikit habuk dok tinggal ke pengusaha masjid, ke surau, wali habis sebeseng. Tak usah hajak gitu lain kali. Hajak umur-umur tak ada sini tau. Sini pekat kerja berlaku. Baik, tahun ni pula hari Jumaat. Hari Jumaat kena pakai manpower ramai sikit. Biasa sawah. Padahal hukum asalnya kalau dah sembahyang sunat hari raya berjemaah di masjid, maka dia diharuskan meninggalkan Jumaat. Kecuali tu imam untuk khatib tu, dia wajib sembahyang Jumaat kau. Tadi sembahyang dah, baca khutbah dah. Tapi orang hodok sembahyang raya berjemaah tadi masih wajib bersembahyang Jumaat. Maka untuk khatib tak ada nak sembahyang Jumaat mana, dia kena sembahyang juga 2 kali, raya dan Jumaat. Kita makmum biasa ni mada dah dengan perhimpunan Jumaat tu daripada jamaah berhimpun jamek, rimpun amal dah tadi. Dan dalam Jumaat juga ada ganti 2 rakaat zuhur dengan 2 khutbah. Raya tadi pun ada 2 khutbah dah. Maka kita dengar dah kuliah ketika khutbah tadi, mada dah pada hari itu. Agama Islam agama yang ringan untuk dianuti oleh manusia, bukan memberat kepada kita dah. Boleh tak? Tapi ustaz pun ragu-ragu kau, Jumaat ni kena pergi juga dah molek orang tengok. Dah molek mana benda dosa. Jeng tak percaya ke ilmu. Baik, iza zabahtum ni adab ketika sembelih. Iza zabahtum fa ahsinu zabhah, apabila kamu melakukan penyembelihan maka perbaikkanlah penyembelihannya binatang yang disembelih tersebut. Apa maksud? Di antaranya yang pertama, pisau kena tajam. Dulu Victorino, lu ni pergi ke panggil apa? Turki. Lepas tu tubik pula orang Jepun. Macam-macam jenis pisau. Maka pisau kena tajam. Yang kedua, orang melih tu kena gagah, tegak kuat. Jangan hok dorok cetong tukar sembelih nyanyi ke lembu. Kalau boleh, apa nama ni, sekali tarik je. Ramai tu ni YouTube kan, sekali tarik itu bersembuh tu dah, putus belaka dah, 2 orang mada dah. Wal yuhidda ahadukum safratah, dan hendaklah setiap orang kamu hok nak melih binatang itu menajamkan apa nama alat sembelihan kamu. Macam cari pisau saja, jangan duk tarik 2-3 kali keliling, duduk golek atas kulit lagi. Mana sakit, pedih tu kan golek atas kulit tu. Tapi bila sembelih sekaligus, orang barat buat kajian, kau tak silap kuliah Covid baru ni, awal-awal Covid. Kuliah Covid sini, kuliah ke tak? Tak. Orang barat buat kajian, dia compare, dia banding
apa nama ni, sembelihan Islam dengan sembelihan bukan Islam. Sembelihan bukan Islam macam-macam jenis. Tembok, katok kepala, tetok atau tekok putus teguh pun ada. Macam-macam jenis. Konsepnya katok tu lah. Katok kepala, pom, katok kepala, bang jatuh. Tak mampu. Tapi sembelih kita daripada bawah tekok kan. Maka dia buat eksperimen, uji kaji. Dia ubuh apa nama ni, poin-poin yang kita buat cek jantung. Dia panggil benda apa? Mana doktor? Dia resap apa? Benda apa dia panggil? ECG. ECG kan? ECG ubuh poin-poin denyutan jantung tu, dada kita tu, dengan ada monitor dia. Dia ubuh belaka di badan binatang yang nak sembelih tu, cara sembelihan apa nama ni, Islam dengan bukan Islam. Dua-dua dia buat. Dia dapati sembelihan Islam tidak ada denyutan pada monitor tu, monitor ECG tu, apa nama ni, gelombang kesakitan pada binatang. Tetapi sembelihan bukan Islam menunjukkan gelombang yang sangat kuat, mana sangat sakit. Right? Kenapa? Dia dapat jawapan, dengan sembelihan Islam itu kita memutuskan selain pada dua orang merih dengan halqum tadi, saluran apa nama ni, makanan dengan pernafasan tadi, maka kita juga sunat memutuskan orang-orang keliling kiri kanan tekuk tu kan. Sunat memutuskan orang-orang keliling, termasuk orang yang bawah ini pun, dia ada orang saraf yang menghantar rasa sakit ke otak. Bila kita memutuskan saraf tersebut, supaya kita cabut kabarih telefon, talian telefon, tidak boleh berhubung. Bila tidak boleh berhubung, saraf dah terputus, maka rasa sakit ini tidak dapat dihantar ke otak. Maknanya lembu yang ataupun binatang yang kita sembelih tu tidak sakit sebenarnya. Dah tepung wawah-wawah tu, dia kata itu proses semula jadi bila segala cecair dalam badan kita kering. Kan darah keluar habis tu. Bila cecair dalam badan kering, kita akan menyebabkan otot jadi kecut. Pengecutan otot dia panggil. Sebab tu kita nampak sebahagian part-part daging tu, badan binatang tu geruk, menggigil, denyut. Kadang-kadang kita siang pun, duk siang ramai-ramai tu pun, daging tu nyunyut lagi. Tu bukan dia hidup lagi tu, tapi denyutan akibat bila keluar segala cecair daripada daging. Tapi sakit tak ada, sebab dia dah potong jalan untuk menghantar sakit. Apa jadi kalau otak masih menerima isyarat sakit? Otak semua apa nama ni, buat arahan, keluar arahan kepada kita, maka otak akan mengarahkan segala orang-orang tadi mengecut supaya menghalang darah keluar daripada badan, daripada daging. Baru dok sakit, dok menggigil tadi. Itu semula jadi bagi otak. Tapi bila tidak dapat kesan sakit, otak tak tahu. Maknanya otak terjemah sebagai tak ada kesakitan. Bila tak ada kesakitan, tak ada arahan supaya orang-orang mengecut. Jadi semua orang buka seluas-luasnya, maka darah dan segala cecair akan keluar daripada badan binatang tersebut. Kenapa perlu keluarkan darah sebelum kita makan? Sistem Islam yang ditakbir, yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab virus ke, bakteria ke, segala kuman penyakit sebenarnya dalam badan kita berada di mana? Dalam darah. Bila semua darah keluar, Allah Ta'ala telah memproses binatang tadi sebelum kita makan, mengeluarkan segala penyakit, bakteria, virus dan sebagainya melalui proses sembelihan. Maknanya Allah Ta'ala sedia dah kita daging yang bersih. Sebab tu Allah Ta'ala suruh sembelih. Selepas bersih kita dah pun, kita masih lagi dituntut basuh sekadar dia dan masuk. Lagilah mati kalau ada sakit-baki kuman yang ada dalam daging binatang tersebut. Ni peraturan Ta'ala untuk kita. Sebab tu Islam ini agama fitrah, agama yang jaga
sistem tubuh badan kita. Kalau lari daripada Islam, rosak berlaku. Tubuh badan rosak, roh lagi rosak. Lihat. Jadi masa sembelih tu tak sakit lah binatang. Walaupun nampak debuh, bunyi suara tu semua tindakan semula jadi bila semua cecair ataupun darah keluar daripada badan. Bukan dia sakit. Ni kajian daripada orang barat melalui saintifik dia orang. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab tu nak pisah tajam. Bila pisah tajam ni maknanya cepat segala urat terputus, maknanya tidak sempat segala saraf untuk menghantar kesakitan kepada binatang tersebut. Sebab tu Nabi nasihat kepada kita nak sembelih, biarlah senjata yang tajam dan orang tu gagah. Kalau boleh tarik sekali, selesai. 2-3 kali kemudian tu sebagai orang panggil nak meyakinkan sahaja. Padahal selesai dah. Tambah 15 minit baru selesai. Tu kira dak comel dalam sembelihan. Tidak ada ihsan. Wal yurih zabihatah. Dan hendaklah kamu merehatkan binatang sembelihan kamu. Apa maksud? Sebab tu awal dulu kita baca hadis, Nabi letak kaki dia atas kepala kibah yang disembelih 2 ekor tu. Maknanya kibah tu dak ikat. Kaki lepas gitu pak-pak. Tekan kepala je untuk sembelih. Supaya binatang tu ada rehat, tidak terbeban. Dalam masalah ni lah ahli fiqh menghuraikan bahawa wal yurih zabihatah ni, dan hendaklah kamu meringankan binatang sembelihan kamu, iaitu ialah kalau binatang hopak kaki supaya lembu kubah kena ikat tu pun kena lepas ikat 3 sahaja. Kita pak-pak sorong kayu pula tengah. Mana tak ada ihsan sebenarnya sembelihan kita. Ikat 3, mana ikat? Sebatang daripada tangan kita panggil, kaki depan. Kaki depan aja. Dan 3 belakang. Hak depan, hak lepas tu atas bawah boleh belaka. Hak mana? Dan kalau orang pakar lagi, dia tambak kepala tu, tambak tegang dengan tiang yang kuat ataupun batang pokok yang kuat, tambak tegang, tarik je, tambak kaki je seputung lihat belakang, tarik sebatang tu je kaki, mada dah untuk sembelih. Hak tu lagi baik ataupun ihsan dalam sembelihan. Berani tak? Tok guru buat kita semua nampak. No. Ayah cik kan yang melihat usul semua, lembu kubah, hari haji, dia gusila. Dia mendah di batang pokok apa? Kepala. Mandak payah batang, payah apa, kita tambak tinggi sikit gitu. Tekok dia tu sudah molek dah untuk kita surung, dak sakok dah di tanah bawah untuk disembelih. Mendah kepala lutut di batang tekok tu, perok lalu. Tegas sekali Haji Man tahun ni. Di Yuak rumah Haji Nasir, mendah di pokok sekali. Dan itu makna wal yurih zabihatah. Jangan tambak pak-pak batang, rodok pula kayu tengah, tindih belakang depan, patah riak kaki. Itu orang panggil tidak ihsan dalam sembelihan. Boleh? Dan wal yurih zabihatah tu, dan hendaklah kamu merehatkan binatang sembelihan kamu itu. Kalau kita tengok ada Mak Saleh Islam seorang tu dalam YouTube dia kan, dia tudung je kain ataupun dengan sesuatu mata kambing biri tak sembelih, dak ikat dak apa. Waktu tidur bagi syahadah ke kambing, tidur mana ada sembelih gitu. Tapi tak wani tak wani gati orang tak rasa. Kalau kita sendiri boleh teh. Baik, yang keduanya wal yurih zabihatah, dan hendaklah kamu merehatkan binatang sembelihan kamu itu ialah dengan apa? Dengan membaringkan binatang tersebut dengan rusuk kiri di bawah, dada menghadap kiblat. Kalau boleh buat, mana boleh heret, tak ada reba, tak ada duri apa bawah perut. Kalau ada duri bawah perut, kalau kita heret pusing lembu tu untuk menghadap kiblat yang sunat itu, melukakan perut tadi, maka jatuh atas dosa, menyakiti binatang tersebut. Maka lebih afdal sembelihlah dada tak warna pun tak ada masalah, kecuali tak ada
perkara yang menyakiti dia, baru kita sunat menghadap ke kiblat. Lihat, walaupun banyak seumpama dalam syarat iqna' mengatakan bahawa makruh hukumnya mengarahkan haiwan korban tersebut ke arah selain daripada kiblat. Maknanya sunat menghadap kiblat, tapi jangan menyakiti binatang tersebut. Itu termasuk dalam perkara wal yurih zabihatah. Dan hendaklah kamu merehatkan binatang ternakan kamu. Kau pernah nampak tak minat lah ke? Ke bukan tukang melih lah ke? Ke bukan tukang pupuh lembu lah ke? Dah ke bubuk ni, orang duduk atas tangga sejik nampak tak minat cara rebat ni? Kena pergi pelupuh lah ke ni, orang mana ada biar ada kerja rebat takut ibadah. Kerja korban itu ibadah, termasuk ikat lembu, tarik lembu, perebah lembu, sembelih lembu, lapah lembu, bagi daging lembu tu ibadah. Jadi rugi lah kalau kita duduk saja stareh, duduk rehat atas tangga. Allah paham hadis yang seterusnya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setakat ni dah dah siri ketiga sini. Tahun depan pula kalau panjang umur. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an tuhidda asyafar. Nabi SAW memerintah supaya menajamkan pisau yang nak sembelih tersebut. Wa antawara anil bahaim, dan membelakangi, jangan bagi nampak binatang-binatang ternak kita nak rebang tadi. Yang moleknya asas siap dah sekarang. Asas lagi pisau. Kalau tak sembelih khususnya. Asas siap-siap dah. Jangan asas depan muka binatang honok rebang. Itu dipanggil biadab. Menakut-nakutkan binatang. Tak termasuk dalam kerja wal yurih zabihatah, meringankan ataupun merehatkan binatang honok rebang. Lepas sempurna rebang ataupun sedang rebang pun sunat baca doa Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, inilah haiwan korban daripadamu, memberi aku pinjam sekejap, dan kerja rebang ni sebabmu suruh, maka aku rebanglah kerana perintahmu. Boleh apa ikut Arab, tak usah ikut Melayu lah. Arab 4 perkataan je. Allahumma haza minka walaka. Allahumma haza 2, minka 3, walaka 4. Hak tukar sembelih sunat baca, hak orang masuk rebang pun sunat baca. Boleh tak? Supaya apa? Supaya kita tak ada riak, tak ada rasa takabur. Megah kita rebang lembu satu 3,000 sebahagian ni, luar dada. Maka kita merendah diri kepada Allah Ta'ala. Kita pun iktiraf bahawa ni bukan hak aku ya Allah, tapi memberi rezeki aku, amanah suruh jaga. Maka bila aku ada rezeki, musuh aku pula korban, beli binatang sembelih pada hari ni, maka aku ikut ya Allah, kerana musuh ya Allah. Nak megah apa? Bukan hak kita, Allah pinjam je sementara. Ni doa ni sangat besar, supaya kita tidak ada rasa riak dalam acara ibadat korban. Boleh tak? Acu kata sekali ramai-ramai, Allahumma hadza minka walaka. Allahumma hadza minka walaka. Sekali. Ingat tu. Boleh tak? Ada ke tidur? Sekali lagi. Allahumma ya Allah, hadza ni lembu binatang rebang kita ni, minka daripada mu beri nikmat aku ni, bukan kerana aku ni hebat kaya tau. Segala kekayaan ni hak mu belaka, mu beri aku amanah sekejap. Maka bila dapat kaya ni, mu suruh aku keluar pula untuk rebang. Walaka, dan aku buat ni kerana perintahmu. Allahumma hadza minka walaka. Nak molek lagi riwayat yang lain, tambah sikit fataqabbal.
maka terimalah ibadat korban kami ataupun aku. Tak ada waktu pun mada dah Allahumma hadza minka walaka. Ingat ingat siapa rebang ni? Boleh? Sekali lagi Allahumma. Seorang-seorang ingat tau. Mada tu tau. Boleh dah beramal dosa tu. Boleh Okey. Soalan sementara 5 minit kalau ada. Warna? Tembok ke benda? Lepas tu? Mana hot depan? Mana soalan mana? Okey, lepas tu? Tembok. Lepas tu? Okey. Masalah tembok binatang ni, sebagian ulama kias kepada mana? Macam binatang liar tu, mana kita tahu bismillah, niat sembelih, maka mati dengan manah tu mada dah untuk makan, halal dah. Ini dalam bab pemburuan. Satu bab fiqh dalam fiqh Islam, berburu ke pemburuan ke buru ke ada dalam tu. Jadi di antaranya kita panah kijang pelanduk rusa tu mati, mada dah dengan syarat kita niat sebagai sembelihan dan baca bismillah masa lacar nak panah. Maka dikiaskan kepada senjata hari ni, tembok, bedi. Bedi. Sebagian ulama kata tak mada bedi. Sebab bedi ni dia peluru tu dok tajam seumpama panah. Panah tajam mucung dia. Busur dia tajam kan. Jadi dia luka tu kerana tajam panah tu. Tapi bedi ni bukan kerana tajam, tapi kerana kekuatan laju kita tembok tu. Sedangkan dia bola je, berbola kan peluru bedi tu. Bola ni kalau kita pekong tak kuat, tembuh tak kulit? Dah apa tembuh? Pasal laju derah dia pergi tu tembuh. Tapi sebagian ulama kata sah mada kias dengan panah, dikira sebagai senjata juga. Jadi nak tembok tu bismillah, walaupun tak sembelih pun mada dah sebagai sembelih. Boleh je, tak ada masalah. Bahagian ada lembu 7 bahagian. Ada ekor lembu. Kalau kita 7 maksudnya kita ambil 7 bahagian. Seko seorang meleh. Jadi mana 7 bahagian tu kita seorang. Kalau kita seorang sembelih seko lembu tak ada 7 bahagian dah. Bagi 3 je lah. Bagi 3. Sebab kaedah bagi daging korban ni 3 bahagian. Kalau kita 7 bahagian, 7 seekor lembu 7 orang, mana 1/7 hak kita tu, cara kaedah bagi daging bagi pula 3. 1/3 hak kita, 1/3 hak fakir miskin, 1/3 hak sahabat handai, kaum korban orang kaya. Kalau seekor lembu bagi 3 je. Hak 1/3 tu kita makan lah anak-anak kita, nak simpan dalam mana pun tak masalah. Hak 2/3 lagi kena berhabis bagi. Dan syarat pembahagian daging korban, khususnya yang sunat, daging korban mesti bagi sebahagian yang mentah kepada fakir miskin untuk sekali kenyang dia. Maknanya standard kita ni sekilo daging 5 orang makan, orang Melayu kita. Kalau jamu kan, sekilo daging 5 orang makan. Lepas tu maknanya ke rumah dia ada 5 beranak. Kita beri sekilo, seekor lembu pun kita beri sekilo ke dia, maka hak lain tu kita masuk belaka. Kita bagi juga, bukan kita makan kita belaka. Tapi syarat kena bagi yang mentah juga sebahagian, yang korban. Kalau yang akikah, syarat dia kena bagi hak masuk juga sebahagian. Hak lain nak bagi mentah pun tak apa, tapi kena bagi hak masuk. Akikah berlainan dengan korban, wajib bagi hak mentah sebahagian. Nak masuk belaka tak masalah, tapi kena dia. Jangan seekor lembu ataupun sebahagian kita masuk rebang tu masuk belaka sekaligus, baru bagi. Tak mada sebagai korban. Lihat.
Tu korban sunat. Korban wajib, apa korban wajib? Korban wajib ni nazar ataupun korban wasiat. Korban nazar, korban wasiat, semua bahagian agama tersebut wajib diwi korang mereka. Tak boleh makan sikit habuk. Kita dan ahli keluarga di bawah tanggungan kita, tak boleh. Nak makan, beli hak lain ataupun beli hak lain. Kalau makan sebahagian, maka tak mada sebagai korban wajib, sama ada nazar ataupun wasiat. Nazar ni mesti sebut mulut, tak jadi dengan hati sahaja. Dan kalau anak aku berjaya ni, dapat keputusan sekian-sekian, aku nak melih seekor lembu rebang tahun ni dalam hati, maka tak mada lagi sebagai korban. Niat saja, tak jadi korban lagi, tak jadi nazar lagi. Sebab dikira bila lafaz, qiyahnya mudah, macam cerah. Cerah ni kalau dalam hati tu tak kira. Kalau dalam hati dia tak, kerahkannya aku cerah kan, ni duda belaka ni. Tapi tak kira dalam hati. Bila lafaz di mulut baru terpakai. Sama ke nazar, dalam hati bukan nazar. Faham tak? Tapi kalau nazar, mana itu sebut dah, ada saksi apa, daging korban tak boleh makan sikit habuk. Maknanya nasihat saya tak payah nazar, buat sunat sahaja, korban sunat sahaja. Dah dapat nikmat tak? Tambahlah seekor seorang, jangan sebahagian seekor. Nazar, nak rakyat nikmat kita dapat, syukur. Jangan sebut, sebab memayahkan kita, tak boleh makan sikit habuk. Berasa kau daging kan sedap, daging segar. Faham tak? Yang sunat sahaja boleh kita makan 1/3 daripada bahagian kita. Nazar, wasiat tak boleh makan mereka. Apatah lagi hak wasiat. Wasiat hak orang dalam kubur tu, dah kena minta izin orang nak makan hak dia. Jadi sekorban kan, maknanya kena bagi habis sebahagian ataupun seekor lembu ataupun berapa ekor lembu, hak nazar dan hak wasiat. Beza dengan hak sunat dia. Boleh tak? Aku qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi